Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini saya buat untuk pelajar-pelajar yang mengambil kursus DAA 3323, iaitu Control System. So, ini adalah sambungan kepada video saya yang sebelum ini. Sebelum ini saya lebih kepada programming dalam laptop lah. Kita programkan PLC Omron dan juga PLC Siemens Logo, okey, di dalam menggunakan software. So hari ini saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan PLC yang kita akan tunjukkan secara menggunakan konsol. Sebelum ni kita gunakan software. So hari ni kita nak cuba tunjuk secara basic macam mana kita menggunakan konsol. So ini adalah bentuk konsol untuk PLC. Sebelum tu saya nak beritahu pada semua pelajar, di depan ni adalah set PLC Omron CQ M1H, CPU 61 So ini adalah sumbangan daripada rakan strategik kita, iaitu KNX Malaysia, iaitu Green Control daripada Mr. Peng Wasiu. Dia telah menghadiahkan kepada Kolej Vocasional Sultan Abdul Samad satu set untuk pembelajaran control system untuk pelajar-pelajar lah. So kita sangat berterima kasih lah untuk set ni. Okay, so saya akan teruskan dengan pembelajaran hari ini. So ini adalah set PLC. Okay, dan PLC ni sebenarnya ada, kalau kita tengok dia punya output dia banyak lah. Sini kita ada 15 input dan juga kita ada 15 output. Di samping tu ada beberapa aksesoris tambahan lah kat sini. So nanti video yang seterusnya saya akan ceritakan lah apa kegunaan pada bahagian analog dan juga voltan dekat sini yang kita boleh gunakan sebagai tambahan kepada input ataupun output yang kita gunakan secara eksternal. Di dalam set ni sebenarnya kita dah disambungkan dah digital input dia ni. Digital input ni dia letakkan setiap satunya switch toggle setiap satu switch toggle, dan kat sini kita, kalau kita tengok ada 15 switch lah. Macam tu juga dengan output. So digital output dia, kalau kita tengok sini, terdiri daripada dia set kat sini dalam bentuk LED lah. Okey, LED, dan dia ada 15 output. Semuanya dah disambungkan kepada PLC. Okey, so itu pengenalan yang pertama lah. So hari ni sebenarnya saya nak ceritakan macam mana secara basicnya kita nak masukkan data ke dalam konsol ni. Dan sebelum tu saya nak ceritakan sedikit tentang data operand yang kita nak masukkan. Dia panggil data operand. Okey, so boleh nampak tak kat sini buat yang comel ni. So sini saya bagikan pada dua lah. Satu saya bagikan kepada input. Okey, satu lagi saya tulis kat sini adalah untuk output. Okey, ada input dan juga output. So untuk data operand, bagi input dan juga output ada beza sikit. Masa kita nak masukkan dalam data operand nanti, dia akan berbeza sedikit, iaitu data input dia bermula dengan 0, 0, 0, 0, 0. Dia ada 5 digit. Okey. Selepas tu kalau kita nak susun data input tu macam ni, 0, 0, 0, 0, 0 ni baru masuk dekat sini lah. Data input bagi 0, 0. Sebab dia baca di bahagian hujung. Kalau dalam penulisan dia akan tulis 0.00. Ini bermaksud kita faham dia adalah input. Okey, kita faham dia sebagai input. So 0, 0. Kalau 01, okey, 001 maksudnya di bahagian bawah ni lah, 01. Okey, untuk output dia bermula dengan nombor 10000. 5 digit juga, tapi bermula dengan 10000. So dalam penulisan dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan ambil di bahagian depan. Okey, yang ni bahagian belakang. Okey, ini so 10.0 ni bermaksud apa? Bermaksud yang berada di mula-mula sekali. Okey, kalau 10.0
apa nama, 1 contohnya. So kita akan tulis ni, kita faham macam ni lah, dia nombor 1, ataupun secara penuhnya 1000 1 2 3 4 5 1. Ni samalah antara dua ni. Okey. Cumanya untuk output dia mengikut set yang ada. Okey, maksud set tu adalah contohnya macam CQ1 CQM1H ni. Okey, dia bermula dengan 10. Kalau kita pakai apa nama ni, PLC, set PLC yang macam yang compact lah, CPM 2A 1A 1E, dia tak bermula dengan 10, dia akan bermula dengan 01. Dia akan bermula dengan macam ni output dia, 01 000. Dia akan bermula dengan yang tu. Maksud dia bermula dengan 01. Ini maksud output dia lebih apa nama, kurang lah berbanding dengan bermula dengan 10 000. Dia mengikut jenis-jenis PLC. Okey, itu untuk penerangan bahagian input dan juga output berkaitan dengan data operand yang kita nak masukkan dalam konsol. Okey, secara basicnya kita kata kalau sini, kalau kita nak hidupkan, contohnya sini saya nak masukkan asas, maksudnya kita on apa nama, switch 1 pada input 1, output akan menghasilkan akan ada output. Maksudnya kita nak masukkan satu input dan juga satu output. Macam mana kita nak masukkan? So kalau kita tengok pada rajah apa nama ni, rajah tangga, okey, kita ada satu input dan juga satu output. Okey, lebih kurang macam ni lah. So tadi ni input ni, kita kata ni input, kita kata kita nak letak 00 kan. So macam saya ceritakan tadi, kalau input dia akan bermula dengan 0000. So data operand dia. Katakanlah saya nak masukkan data operand untuk output. Okey, yang untuk 00 sini saya akan masukkan sebab output kan dia akan bermula pada 1 1 0 0 0. So ini merujuk kepada ini. Okey, yang ni merujuk kepada bahagian ni. Nanti kita cuba gantikan 01. Kita nak tengok output 01 dengan 00. Okey, kita pergi kepada konsol kita. So sekarang konsol kita, kalau nampak lihat kat sini, dia 0000 kan. Okey, so kalau saya tolak ke bawah ni, maksudnya knob tak ada apa-apa. Knob tak apa-apa. Okey, sekarang dia nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan data operand yang macam ni tadi, supaya kita boleh tekan switch dan keluar output yang dekat sini kan. Okey, mula-mula sekali kita masukkan LD. LD ni masuk load. Okey, tekan LD. Okey, LD 0000. Okey, kita nak masuk ni. So kita right, tekan right. Kemudian kita nak output. So kita tekan out. Tadi kita tengok tadi data operand dia bermula dengan 1000 kan. So sini pun kena mula dengan 1000. So kita tekan right untuk jadikan dia N. Setiap kita kata untuk kita tutup kita punya ladder diagram, kita mesti letak N yang kita sambung pada hujung. So ni N. So N ni apa dia? N ni kalau dalam konsol find 01. So kita nak N kan jadi, kita mesti tekan find, ada kat atas ni. Okey, find 01. So kita right. Okey, dekat konsol ni ada 3 button. Tadi saya lupa nak beritahu. Kita ada 3 button. Kita ada program, kita ada monitor dan kita ada run. So untuk program konsol ni, kita kena letakkan kunci ni pada program. Kalau kita nak monitor, kita tekan, kita boleh ubah pada monitor. Tapi bila kita nak
run, kita kena nak uji pada board, kita kena tekan pada run sehingga dia ada nama run kat sini kan. Okey. So bila run baru kita boleh cuba kita punya set tadi. Okey, kita rujuk balik kat sini tadi. So kita ambil 00 ini, dia akan nyala pada output 00 juga sini. So bila kita tekan, nampak tak nyala. Okey, nyala pada 01. Kalau tekan nyala tak ada, nampak. Okay, kita dah set dekat sini tadi. Kecuali kalau kita set nanti kalau kita nak tambah saya buat sekali lagi lah. Katalah kita nak buat dua output, kita tambah, kita boleh letakkan apa nama di bawah dia macam ni. Okey, katalah saya nak contohkan 00 masukkan satu, load, kemudian satu lagi output. Okey, so ni 0001 saya nak gunakan. Okey, so output dia saya tak nak pakai 00, saya nak pakai yang lain. Contohnya saya nak pakai pada nombor 2. Okey, so yang ni kita masukkan 10002. Kemudian baru masukkan N. Okey, N. Okey, jadi macam tu lah. So kita cuba. Tadi saya dah beritahu kalau nak program, kita mesti tukar ke kunci ni kepada program. Okey, kita tekan clear. Okey, dia akan pergi kepada kosong. Sebenarnya ada dalam ni tadi kita dah set. Nampak tak kita dah set? Okey, katalah kita nak buat tambahan. So tadi kita dah gunakan satu. Ni kan kita guna satu, sekarang nak tambah satu lagi. So dekat N ni kita write dia, override dia. So override dengan apa? Dengan load. Load tadi kita pakai okey 01. So kita kena masuk 101. So kita tekan right. Kemudian output dia kita nak pakai 02. So output kita nak pakai 02. So kena tekan 10002. Right. So jangan lupa kita kena end kan dia dulu dengan tekan fun. Okey. Fun 01 kita right. Okey. So kita boleh check balik lah kat atas ni. Okey. Okey, bila kita dah check balik, okey, so kita kena tukar kepada run. So kita tengok jadi tak? Okey. 1 masih stay. Okey. 00 akan hidupkan kosong. 01 akan hidupkan lampu 02. 01 dia akan hidupkan dengan 02. Okey. Nampak tak macam mana? Okey, saya harap belajar boleh faham lah. Okey, nanti video seterusnya saya akan tunjukkan sedikit demi sedikit macam mana kita nak buat programming untuk apa nama ladder diagram yang lain. Okey, itu setakat itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.